Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Erna dan juga rakan-rakan dari kelas BBM 3303 Dialektologi dan Aras Bahasa. Kumpulan kami telah mengkaji tentang unsur dialek Perak dalam filem Hantu Kak Limah. Sebelum saya meneruskan topik pada pagi ini, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan terlebih dahulu. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan, iaitu Nur Adila binti Muhammad Saad, Faikah Nazura binti Muhammad Mahurin, Menjibatul Huda binti Muhammad Rizwan, Siti Aisyah binti Saidun, Nur Ain Elisa binti Muhammad Azhar dan saya sendiri Nik Syahira Nada binti Mazlan. Kita teruskan kepada definisi terlebih dahulu. Saya terangkan definisi dialek. Menurut tokoh barat Mario AP 1990, beliau menyatakan bahawa dialek ialah variasi daripada suatu bahasa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam suatu masyarakat bahasa. Manakala Chambers and Tuggle 1990, dialek dianggap sebuah sistem terbuka yang terkandung beberapa bahagian dan bahagian tersebut terdapat dalam sistem bahasa, iaitu dialek. Kita teruskan ke slide yang seterusnya, iaitu definisi tokoh Malaysia. Menurut Asma Haji Omar 1990, beliau menyatakan bahawa dialek ialah satu subbahasa yang mewakili bahasa pertuturan penduduk di suatu kawasan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, dialek ialah satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah. Dan secara umumnya, kita mengetahui bahawa dialek ialah variasi bahasa yang dituturkan oleh sekumpulan penutur suatu bahasa di suatu kawasan, sama ada sebuah negara ataupun negeri. Teruskan pula dengan konsep filem. Menurut Sarjan Farida Ibrahim dan juga Mazni Buyong pada tahun 1996, mereka menyatakan bahawa filem ialah imej yang bergerak dan mempunyai unsur penceritaan dan ditulis secara dialog, visual maupun bunyi. Dan menurut Arshad 2003, beliau menyatakan bahawa filem ialah kumpulan daripada beberapa gambar dalam frame dan frame tersebut disiarkan selain projector untuk terlihat gambar tersebut bergerak. Manakala Baskin pada tahun 2003 juga, beliau menyatakan bahawa filem ialah satu bentuk media komunikasi massa dari pelbagai teknologi dan mempunyai unsur kesenian tersendiri, sama ada seni sastra, seni lukisan dan juga seni memahat. Itu sahaja daripada saya serahkan perpentangan kepada kawan saya. Terima kasih. Seterusnya, batas kajian kami ialah penggunaan dialek Perak dalam filem Hantu Kak Limah Balik Rumah versi 1 dan kami mengambil dalam durasi 60 minit sahaja. Objektif kajian kami mempunyai 3. Yang pertama, mengenal pasti dan menyenaraikan kosakata dialek Perak dalam filem Hantu Kak Limah Balik Rumah 1. Yang kedua, membandingkan penggunaan dialek Perak dalam filem Hantu Kak Limah Balik Rumah 1 dengan bahasa Melayu standard. Yang ketiga, menghuraikan ciri-ciri dialek Perak yang digunakan dalam filem Hantu Kak Limah Balik Rumah 1. Untuk objektif pertama, iaitu mengenal pasti dan menyenaraikan kosakata dialek Perak dalam filem Hantu Kak Limah Balik Rumah 1 dalam durasi 60 minit seperti pasepa, mika, sebenar, rambut, geram, cerita, belaka, rupa dan sebagainya. Keterangan, setiap dialek Perak mempunyai maksud dan fungsi yang berbeza daripada bahasa Melayu standard. Menurut Asma Haji Omar 1985, berpendapat bahawa daerah-daerah yang boleh dikatakan betul-betul mewakili dialek Perak ialah Parit dan Kuala Kangsar. Objektif yang kedua, membandingkan penggunaan dialek Perak dalam filem Hantu Kak Limah Balik Rumah 1 dengan bahasa Melayu standard. Contohnya, dalam dialek Perak, peher dalam bahasa Melayu standard, kenapa? Moh, jom, mika, kamu, cerita, dengar, sabar. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan membentangkan tentang ciri-ciri dialek Perak. Ciri yang pertama ialah perkataan yang diakhiri dengan konsonan R akan bertukar kepada vokal O di akhir perkataan. Penutur dialek Perak biasanya akan menggantikan bunyi AR, iaitu gabungan vokal tak bunda depan luas dengan konsonan getaran gusi di hujung sesuatu perkataan kepada bunyi O. Contoh perkataan sabar dalam bahasa Melayu moden akan bertukar menjadi sabar dalam dialek Perak. Contoh perkataan lain ialah tidur menjadi tidur, besar menjadi besar. Ciri yang kedua ialah perkataan yang bermula dengan konsonan R atau mempunyai konsonan R di tengah-tengah perkataan akan dibunyikan dengan GH. Penutur dialek Perak akan menggantikan sebutan R, iaitu getaran gusi pada awal dan tengah perkataan dengan bunyi GH, iaitu geseran welwa bersuara seperti bunyi huruf Wain yang digunakan dalam bahasa Arab.
Assalamualaikum. Kita akan sambung ciri yang seterusnya itu. Perkataan yang diakhiri dengan suku kata as akan ditukar menjadi a pada suku kata terakhir perkataan tersebut. Penutur dialek Perak akan menggantikan suku kata perkataan yang diakhiri dengan suku kata as kepada a, iaitu pertambahan campuran vokal epsilon a dan h. Contohnya perkataan bekas kepada bekas dan pedas menjadi pedih. Seterusnya, ciri seterusnya ialah perkataan yang hampir sama antara dialek Perak dan bahasa Melayu standard banyak menunjukkan perbezaan dalam vokal dan konsonan. Contoh perubahan dia iaitu perubahan vokal A kepada vokal O. Contohnya perkataan awak dalam bahasa Melayu standard ditukar dalam dialek Perak iaitu menjadi awak. Dan seterusnya perubahan vokal A kepada vokal A iaitu contohnya perkataan rupa dalam bahasa Melayu standard tetapi dalam dialek Perak menjadi rupa. Antara ciri lain dialek Perak ialah menggantikan vokal A kepada A. Kebiasaannya, dialek Perak tidak mengikut sebutan baku A. Akhiran A dalam sesuatu perkataan akan diganti dengan I pepet. Contoh, apa masalahnya akan menjadi apakah namanya. Kenapa akan menjadi pasal apa. Cerita akan menjadi cerita. Keunikannya terselah melalui istilah dan makna sesuatu perkataan yang diucapkan. Sebutan yang terhasil itu berbeza dengan bahasa baku. Contoh, mari menjadi moh, risau ialah tak syok. Dalam dialek Perak, penggunaan kata ganti nama diri dapat dibezakan dari segi kosakata, sebutan, kata ganti nama, tata bahasa dan lagu bahasa. Contoh kata ganti nama diri orang pertama ialah teman dan awak, manakala kata ganti nama diri yang kedua ialah kamu, Mika, koma dan mengkoma. Kata ganti nama diri yang ketiga ialah dema. Dialek Perak banyak menggunakan struktur ayat yang pasif. Dialek Perak menggunakan struktur ayat yang pasif. Bagi dialek Perak, objeknya terdiri daripada subjek dan pelaku terdiri daripada predikat. Seterusnya, dialek Perak mempunyai gaya khusus yang tertentu. Contohnya, dialek Perak yang dituturkan mempunyai gaya khusus dan tertentu yang berlainan dari dialek-dialek lain. Dialek Perak kaya dengan fonologi yang begitu istimewa dengan gaya penyebutannya. Dialek Perak banyak menerima pengaruh daripada dialek lain. Perak yang bersempadanan dengan negeri lain juga tidak lari dari menerima pengaruh dialek lain. Contohnya, penduduk Perak di bahagian utara banyak terpengaruh dengan logat utara atau dialek Kedah. Manakala di bahagian tengah seperti Kuala Kangsar merupakan dialek asli negeri Perak yang melambangkan jati diri sebenar orang Perak. Dialek Perak tidak terkecuali dalam menerima pinjaman daripada bahasa asing. Contohnya, penutur dialek Perak adalah menerima pinjaman bahasa Arab seperti kosakata kabur dan kosakata Inggeris seperti slide iaitu torchlight. Kesimpulan, kajian ini dapat mencapai ketiga-tiga objektif yang diutarakan. Dapatan menunjukkan dialog filem Hantu Kak Limah dianalisis dari segi aspek perkataan iaitu kosakata Perak yang terdapat dalam sesuatu ayat. Dapatan juga menunjukkan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa yang unik kerana pelbagai variasi dari kosakatanya. Dan terakhir sekali, keunikan tersebut terselah melalui istilah dan makna sesebuah perkataan yang diucapkan.